بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وبعد. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa an dami nahwi burghusin wa dumalin wa in kasura bi ghairi fi'lihi wa qalili dami ghairihi wa haidin wa ru'afin wa an rawsi huffashin. Baik, kita nak sambung ni insya-Allah berkenaan ada bab najis yang asal dia najis tapi yu'fa. Maksud yu'fa dimaafkan. Maksud maaf ni dia najis, memang najis tapi dimaafkan. Antara sebab-sebab ni kalau tengok dalam kitab-kitab fiqh, pasal apa ada istilah maaf? Antara sebab dia kerana susah nak pelihara dan susah nak jaga. Ada bab yang istilahnya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Tu kita belajar dalam qawaid fiqh, dia ada sebutlah. Apa maksud al-masyaqqatu tajlibut taysir? Satu benda yang susah dia akan menarik, membawa, mendorong kepada untuk mencari satu kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taysira. Baca sebut al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Dia adalah termasuk dalam qawaid asal dalam qawaid fiqh itu. Kalau kita belajar ad-darurah tubihul mahzurat, yang tu asal kaedah. Saya sebut sambil-sambil itu, hampa mengaji esok panjang umur jumpa mengaji dipanggil qawaid al-fiqhiyah, hampa jumpalah benda tu. Tapi bab tu bukan usul fiqh untuk buat hukum, dia dah nak dobit ingat kenapa dan mengapa dalam fiqh. Jaga sikit. Lama-lama ni orang mengaji qawaid fiqh untuk jadi macam dia usul fiqh. Tak betul. Yang qawaid fiqh ni dia ialah satu dobit untuk mengingat hukum-hukum fiqh supaya kita faham kenapa dan mengapa jadi hukum fiqh tu. Dia bukan satu kaedah untuk dengan itu kita boleh membina satu hukum jadi satu usul qawaid, bukan. Kerana dalam qawaid itu dia ada mustasnayat pula, ada pengecualian pula. Satu nak mahir dia memang kena ngaji fiqh. Cuma kalau kita ngaji fiqh banyak-banyak ni nak ingat dia kena ingat qawaid fiqh. Sekali sebut qawaid fiqh ni dia bukan usul fiqh. Apa benda tu hampa pun tak bisa dengar juga kan. Pernah dengar usul fiqh, qawaid fiqh, tak tahu. Pernah dengar itulah, pandai biasa. Bila tak lalu tu tak kenal lah kita kan. Saya memang reti lah nak bila belajar tu nanti ya belah nah. Kita dah penuh masa esok, insyaAllah tengok ke depan ni macam-macam Allah Ta'ala bagi kemudahan ada. Satu kena air banyak mahal ni. Oh ni air yang duk melimpah tu air paip pasir Bukit kan. Tak pasal. Dulu pondok pakai air tu kan. Sembang Ustaz Mano dulu kata dia dulu pakai air Bukit tu kan. Tak boleh naik kat sini. Maksudnya tinggi lah. Kat bawah je boleh. Jadi memang kita duk pakai air tu lah dulu kan. Tandas pun dulu rasa mula-mula saya mari sini rasa pakai air Bukit. Ya. Ada bawah je. Sebab air tu tak sampai ke atas. Memang air tu main jolok itu air tu. Daripada dulu punya tu. Masya Allah, mana nak naik? Kalau bubuh kunci betul tu, rasa lebih kuat dari kerajaan tu. Nanti yang kita nak betul tu, maksudnya memang kita duk pakai lah air tu kan dulu kan, cuma tak berkisah ke situ dah. Nanti saya buat
insya-Allah. Tanya Ustaz Makno tu dah tahu asal usul tu, maksudnya memang kita lah patutnya tanggungjawab ambil air tu. Tu dah tengok melepah je. Rupanya memang kita punya urusan tu. Cuma dulu pondok tak peduli lama dah. Saya pun tak tahu kedudukan air tu macam mana. Tengok gaya tu, insya-Allah esok bil kita RM15 bil LAP ya. Sebab kita pakai air bukit. Tengok budak-budak pun gemuk-gemuk sihat-sihat. Siapa? Tengok sikit. Air bukit. Dia tak ada klorin. Tak ada klorin. Tak gemuk pun masalah kan. Maksudnya sihat. Ni gemuk, so balik mak pak tak kenal dah tu dia. Bukan gemuk, sihat. Sebab tak ada bahan klorin tu. Cerita apa ni? Cerita kemudahan tu. Nak cerita apa? Al-masyaqqatu tadi disebut taisir. Air mudah, rumah siap. Saya pun tak gaduh lah, Alik ada masa-masa ni, sepenuh masa ada di sini. Pondok pun ada tukang nak buat, insya-Allah tengok gaya ke depan ni memang ada orang bagi duit, memang ada yang bagi duit dah, bagi bantuan dah. Allahumma salli wa sallim. Nanti sampai tempat tu saya ajak tu satu-satu bagi faham apa dia usul fiqh, qawaid fiqh. Tapi fiqh kena tahu jangan nak masuk kecil pun tak kerti. Mak dia wajib pun nak belajar, jangan macam tu kan. Okey. Ini kita nak sambung bab najis. Jadi kita nak bicara ni bab, atau istilahnya dipanggil najis yang ma'fuat, najis yang ma'fu. Najis yang ma'fu. Apa makna ma'fu? Dimaafkan. Daripada fi'il madhi dia tu, yu'fa, fi'il madhi dia afa. Asalnya afa apa? Afawa. Afa tu ain fa tulisan alif. Asalnya ain fa waw. Afawa. Afwan. Bisa dengar? Afwan. Dan orang Melayu tu lihat afwan. Apa maksud afwan? Maaf. Afwan, ma'ziratan. Maaf ni kalau bahasa orang putih, excuse me. Tolong maafkan saya. Afwan atlubu minka afwan. Afwan atlubu minka. Natlubuhu minka. Tu afwan tu. Maksudnya please excuse me. Maksudnya maafkan saya. Awal-awal minta maaf. Ini adalah polite expression in Arabic. Kalau in English, please. Awal excuse me, minta maaf awal-awal lagi. Padahal bukan duk buat salah apa, bukan pernah jumpa pun. Nak minta orang pun, excuse me, please. Can I ask you something? A polite way to communicate with each other. Bunyi putih sikit lah. Ni dia tariqul ta'addub lil ittisal bainan nas an tariq at-takallum. Cakap Arab. Urdu boleh tak kerti Urdu, kalau ada boleh saya cakap tu saya tak upgrade lagi saya punya Urdu, tak boleh pergi dia, tak boleh upgrade boleh upgrade tu esok saya ajar Urdu pula. Apa cerita ni? Yu'fa, afa. Jadi yu'fa majhul daripada afa, ya'fu, yu'fa. Asalnya bunyi putih yu'fiu. Mudhari' yu'fayu, yu'fawu asalnya. Yu'fawu. Tapi siqal. Saya mula nak cerita doktor kan. Yang tu khas mengaji saraf. Ngaji saraf tu dah ada tu, kita nak baca tu lagi betul dalam tempat lain, tak payahlah hurai. Yang tu saya menyambil nak menunjukkan itulah alat yang kita nak pakai. Dan kita nak baca ni fiqh. Saya sebut alat pula, usul fiqh pula nak pakai. Dan belajar tu pula ada fiqh, ada qawaid fiqh pula nak pakai. Pakai ni tafsir pula, Quran ayat mana, tak mana. Hadis macam mana. Kalau semua tu dalam kepala, biar baca tu sedap tu, faham sebiji-sebiji tu. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan taklah mudah kita semua tu untuk belajar. Saya dengan belajar dia nur, terang, wadih, jelas segala-galanya. InsyaAllah. Bila jelas tu baru kita buat tu dengan yakin, tepat. Apa nak sebut dengan ain basirah. Itu fiqhnya. Dengan tauhidnya pun ain basirah. Jalan pun ulama kita tunjuk kaifiat kita ambil jalan betul, tepat. Masya-Allah, memang best insya-Allah. Allahumma salli. Baik. Dimaafkan an-nahwi burghusi. Jadi kita nak sambung ni berkenaan najis yang dimaaf. Dia najis tapi dimaaf. Antara sebab dia al-masyaqqatu
tajlibut taysir. Pasal kaedah kita, setiap benda yang susah ni dia akan membawa dan mendorong, dia akan manifestasi dia membawa kepada satu kemudahan. Memangnya tu lah. Tak boleh berdiri, kena sembahyang wajib. Betul? Duduklah. Kalau dah tak boleh berdiri. Kalau boleh berdiri, saya saja duduk, boleh dalam ibadat sunat tapi tak boleh dalam ibadat fardu. Dia ada rukun syarat. Jadi dia punya kaedah tu bukan yang tu jadi usul fiqh buat hukum, kita pandai buat hukum, tak boleh. Dia adalah kaedah untuk ingat permasalahan-permasalahan fiqh. Baik, jadi antara darah ni maaf. Bila darah ni maaf ni maksudnya darah tetap najis. Jadi ada bab-bab najis ni, dia asal najis tapi dia maaf. Yu'fa an dami nahwi burghusin. Darah seumpama burghus. Burghus ni apa? Burghus ni kutu anjing. Kutu anjing, nama lah. Bukan kutu tu ada di anjing. Mungkin asal kutu tu ada di anjing kot kan. Memang kalau buka Marbawi pun nampak buka tengok. Burghus namanya kutu anjing. Nampak buka tu digambar siap gambar lagi rupa kutu tu macam mana. Kutu anjing ni rupa macam mana? Dia macam kutu kucing tu jugalah. Tak silapnya rupa je. Tengok. Ada kucing ni tengok. Ada kucing tu tangkap seekor. Hari ni menjerit pula. Cakap lain hal pula. Tengok kamu lah Marbawi beli lah. Sia-sia je. Kau nak tengok. Tak beli. Tak beli. Kau memang tak minat belajar. Nak beli macam mana? Beli lah itu. Kau tak beli? Kau beli tak? Dia beli. Macam mana kau tak beli? Kau tak minat ni? Ada hari tak naik pun ada. Janganlah mengaji macam kodok kan. Kodok lompat. Saat lompat, saat tak lompat. Mana boleh? Ngaji straight forward lah. Kau sakit, demam lain hal. Istimewa dia lagi apa dia? Kalau kita memang duk mengaji je, dia tak sakit. Walaupun sakit tak main mengaji, pahala mengaji dapat. Walaupun bodoh lah tak main mengaji, tapi pahala dapat. Dia macam kerja tak pernah cuti, tak pernah ponteng, rekod baik. Dia tak sakit macam mana? Dapat cuti sakit bergaji. Sedia. Tapi kalau saat datang, saat tak datang, cuti. Boleh kau, yang ni memang malas kau je. Takkan dapat punya cuti bergaji. Prinsip tu, prinsip syarak tu. Sikit saya merepek kat tu. Jadi asal kita ada bab di maaf. Antara maaf ni, darah seumpama kutu anjing. Apa kutu anjing ni? Apa masalah? Kat kita tak berapa masalah tentang kutu anjing ni. Kita kalau kutu kepala, memang ada kutu. Ada orang memang banyak kutu, banyak sungguh lah. Tapi kutu ni bukan kutu kepala. Dia kutu anjing tu. Antara orang yang selalunya diserang penyakit kutu, dan kutu tu kutu anjing, bukan kutu biasa dalam kepala yang kita jumpa kat kepala orang tu. Itu bukan kutu anjing. Adalah orang badui yang nomad hidup, payah nak jumpa air, nak mandi pun seminggu sekali, mandi wajib pun wajib mandi. Tak ada, nak mandi sunat pun susah kan, pasal air tak ada. Orang macam ni, bila dia berkutu ni, kebersihan apa tak berjaga, dia berkutu. Kadang-kadang kebersihan jaga pun, kalau musim yang kutu banyak, dia banyak sungguh. Dan kutu ni apa masalah? Bila dah ketit, dia akan ada kesan darah najis. Jadi kutu pula dia antara susah nak jaga kan. Tambah pula kat kepala, tambah pula orang perempuan. Kalau orang lelaki senang cukur lah. Kalau orang perempuan, kau nak botak, nak rambut pendek potong boleh kan. Tapi golipnya orang perempuan rambut panjang. Nak sebut macam tu lah golip-golip tu. Macam mana pun di atas kaedah nak jaga kebersihan, dipendekkan rambut supaya mudah diurus, mudah dijaga. Harus, tapi janganlah sampai menyerupai lelaki. Itu masalah rambut sikit. Macam mana pun kalau ada masalah kutu, tapi nak simpan rambut panjang, boleh simpan rambut panjang. Tu kutu banyak tu. Kalau sampai tahap diketik sana berdarah sini, berkuping sana, berkuping sini. Kuping tahu kuping. Kan bila dah luka kan, boleh soyak kulit kan. Kutu pun bila dia sedut tadi duduk tu, bersarang dia itu. Tambah yang dah luka kat kepala tu, dia sedut lama-lama besar. Busuk Busuk lah tu, darah tu. Dah darah, air bisa pula. Air bisa pun najis. Pasal air bisa ni adalah air yang ada dalam darah. Dia lah darah ni. Tapi air yang ada dalam darah,
kita panggil air bisa. Dan dia ada kat luka-luka tu lah. Darah adalah najis, air bisa pun najis. Semua kat kitab kita tak sebut. Dia sebut sekat darah, nanah. Pasal matan dia terlalu ringkas. Jadi asal nak sebut, jadi kutu kalau sampai tahap macam tu, apatah lagi memang susah nak pelihara dan jaga. Apatah lagi kalau zaman yang berlaku kutu banyak tu, tak ada penawar untuk menghilangkan kutu tersebut. Jadi kalau ada darah, macam mana? Dimaafkan. Dah jaga habis-habis lah istilahnya kan. Kalau ada tahap-tahap yang payah dah nak jaga, dimaaf. Cuma di atas dobit dia, memang kutu banyak, ubat kutu pun tak ada, nak jaga pun susah. Apa lagi nak sebut? Kita pula bukan abaikan masalah nak jaga kutu, sampai istilahnya susah nak jaga. Nak sembahyang lagi ada yang darah kat kepala, ada yang darah kat kepala, ada yang darah kat sini, ada yang darah kat sini. Takkan tak sembahyang? Lepas tu dimaafkan. Dimaaf ni setelah kita usahakan apa jalan untuk menghindarkan diri daripada najis tersebut. Oh maaf. Kalau bodoh-bodoh je buat tak reti, macam mana? Tak boleh. Pasal kita ada taklif untuk bersihkan diri daripada najis. Ada isyarat Quran. Orang Ta'ala kata apa? Wasiyabaka fatahhir. Apa maksudnya? Tahhir siyabaka. Sucikan, bersihkan pakaian kamu. Maksudnya siyabaka fatahhir. Tahhir siyabaka tahhirhu. Taukid tu maksudnya pakaian kau bersihkan, bersihnya. Pakaian kena bersih. Itu haram melumurkan najis di badan. Kita sebut itu minyak wangi najis boleh. Alkohol boleh bubuh. Kalau alkohol tu najis. Mana boleh bubuh? Pasal hukum melumurkan badan dengan najis. Serupa macam ambil tak lembu, pergi selepet habis kat badan. Mana boleh? Haram tu, dosa besar tu. Jadi pakaian kena bersih. Soal ni bukan kat pakaian, ni kat badan. Macam mana nak jawab? Nanti yang kena belajar usul fiqh tu. Macam mana? Kalau kat pakaian pun wasiyabaka fatahhir, bersihkan sebersih-bersihnya pakaian kamu. Kena jaga kebersihan daripada najis, daripada apa-apa yang nama bangkai yang ada di pakaian. Busuk tu pun kalau boleh, benda tu mengganggu jamaah, ada makruh dia. Mulut busuk pun kena, tak boleh datang masjid, datang atas jalan makruh. Nabi tak suka perangai macam tu. Betul, busuk mulut bukan bawa najis, bukan najis. Busuk mulut sebab makan bawang je. Yang tu pun Nabi kata jangan datang masjid aku. Ulama kata yang tu atas jalan makruh. Kalau pakaian disuruh bersih, badan macam mana? Apa tah lagi lah? Faham tak apa tah lagi lah? Bukan gila. Apa tah lagi? Le tu bunyi berak lah, betul tak? Boleh, faham? Jadi apa benda tu? Tukik dah kias aulawiyah. Kalau pakaian mau kena bersih, badan lagilah. Kalau bunyi hulu sikit, sama telah. Ada bahasa lain lagi. Kalau bahasa standard, apatah lagi itu memang bahasa baku lah. Betul kan? Jika orang tua pun perlukan penjagaan, apatah lagi kanak-kanak yang tak ada pengetahuan. Betul kan? Betul. Apatah lagi tu, faham? Bisa dengar bahasa-bahasa macam tu? Tak bisa dengar? Bisa dengar? Oh, standard juga punya bahasa Malaysia. Apatah lagi. Yang kau orang kampung tak kerti. Melong faham apa tah lagi kan? Oh, faham. Bagus. Bahasa Malaysia steady. Yang kau orang kampung tak erti. Baik. Jadi kalau pakaian kena bersih, badan bersih. Jadi yang ni macam mana masalah di maaf ni? Dah tak boleh nak jaga lah. Jadi dia sebut pun damu nahwi burghus, seumpama kutu anjing. Jadi seumpama kutu ni apa? Kalau ada tempat-tempat yang pijat banyak. Pijat tu pijat. Pijat pun tak kenal lah ni. Pasal jaranglah nak ada masalah-masalah tu kan. Zaman dulu, saya ingat masa zaman saya kecil, ada pernah, masa tu saya duduk Kuala Lumpur, baru-baru duduk Kuala Lumpur. Pijat ni, ya Allah. Tilam-tilam apa, habis kusyen apa, bantal-bantal, kelambu-kelambu. Mana tempat terselit tu, semua ada pijat. Bukan rumah kita je, habis satu barrack quarters tu, semua macam tu.
Macam mana nak hilang? Ada petua dia. Ada petua dia. Ubah jenuh ubat, ambil juruh air panas lah apa. Celah-celah lantai. Lantai rumah pun ada pijat. Betul macam mana? Pijat ni ketik badan lah. Kita tambah dekat tilam, tidur. Sehari tak ketik. Jumpa ambil ketik. Telur kat tepi-tepi tilam tu. Tengok tu dia bersarang. Cuci dah, ambil air panas, juruh. Ada lagi. Saya nak cerita apa? Jenis serangga ataupun binatang yang macam tu tau. Dia ada satu ketika tempat-tempat musim-musim yang payah jaga. Seumpama macam kekatu. Musim kita tak musim katu ni, tak apa lah. Kalau musim katu esok, tak apa musim jenis binatang halus-halus. Bukan kekatu tapi serangga kecil-kecil kan. Waktu maghrib ni, waktu dia aktif tu, Allah, serabut tengok. Penuh. Macam mana? Dia dimaaf dengan syarat apa dia? Bangkai matilah tu. Bangkai. Pasal bukan sembelih. Bukan ikan, bukan belalang. Betul macam mana? Bangkai, najis. Sayap kekatu, najis. Macam mana? Vacuum lah dulu. Sapulah dulu. Duk vacuum, kekatu mari lagi. Pukul 8, pukul 9, pukul 10, kekatu lagi. Tutup lampu pun penuh, kekatu lagi. Sembahyang tetap kena sembahyang. Tapi setelah diusahakan dan dihindarkan semua perkara yang nama najis ni. Yang ni bab ni kena faham. Pasal zaman sekarang orang ajar pekah juga, tapi tengok ajar pekah apa pelaknya ajar pekah. Apa sikit maaf. Ad-durrah tubihu mahzurat. Maaf. Allah tak nak tahu kita ni susah nak jaga. Jaga pun tak. Kaedah ni tau, kekatu bila banyak, apa nak buat? Padam lampu. Buka lah lampu sana je supaya kekatu tu duduk di luar, jangan masuk dalam kan. Untuk mengaji macam mana? Cari akal lah. Kalau kita ni boleh tutup tikap semua-semua, kekatu tak masuk. Walaupun buka lampu luar tu untuk umpan dia, buatlah. Tak pun buka lu semua pintu, buka lampu luar, bagi semua yang ada ni keluar semua, tutup balik pintu, baru buka lampu dalam ni. Cari akal lah. Kan? Boleh kan? Boleh faham tabiat binatang tu macam mana. Lepas tu yang ada dalam ni, sapu, yang vacuum. Selesai. Nak sembahyang. Mengaji tak apa lagi. Tapi bila nak sembahyang, lagi ada kekatu, sayap kekatu macam ni, najis. Sujud pun tindih atas kekatu, najis. Batal sembahyang. Tak sah sembahyang. Jadi mana boleh buat main-main? Tapi kalau dah musim dia banyak sangat, sampai payah nak elak, macam mana? Ada bab ni maaf. Tapi maaf tu setelah dikerjakan semua ikhtiar dan sabar untuk menghindarkan dia, tengok masih ada lagi. Yu'fa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu baru pakai ayat Quran tu. Allah Ta'ala tak memberati atas kita sesuatu melainkan sekadar yang kita mampu buat. Takat tu yang dia buat teruk lah. Letih lah. Renyah lah. Tak larat nak jaga lah. Pasal dia macam tu. Boleh? Dimaaf. Sikit kalau saya sebut misal lalat misalnya. Kita pun ada lalat ni. Tapi lalat ni sampai satu tahap gila punya lalat. Saya biasa pergi satu tempat masa saya duduk pusing Malaysia tu. Masa tu kat Terengganu. Lagi kata nak buruk orang lah. Saya sebut macam tu lah umum kan. Pergi tu kat Terengganu lah. Tempat buat kopok. Kita nak beli kopok. Memang orang ramai beli kopok tu. Tapi lalat, ya Allah, duk goreng kopok tu macam lebah. Saya kata, dia orang goreng tak masuk ke lalat dalam tu lah. Mula-mula nak pergi beli, tengok orang beratur ramai. Tapi kita tengok suasana macam tu. Allah mak. Kau ni kebang tak tu. Tak jadi, pergi tempat lain. Tempat lain tak ada pun. Kalau dah sampai tahap tengah duk goreng, duk masak apa pun, duk makan nasi pun nyep masuk. Nyep masuk lalat. Nyep. Buang pun nyep, tutup. Baru tak masuk. Nak makan nasi pun kena pakai face mask. Pakai face mask. Kena pakai plastik macam tu. Baru boleh makan. Kau tak nyep. Sampai tahap macam tu. Macam mana yang tu pun kita jaga, habis-habis jaga, takkan nak makan lalat, nak kunyah lalat. Tak gamak, kelai. Itu bukan bab solat, bab makan. Bab solat, takkan nak biarkan gitu. Saya nak sebut, kalau adalah suasana macam tu, macam mana? Dah pelihara habis-habis dah. Tengok-tengok ada juga. Lama-lama dah makan, cek-cek pakai scan ke apa.
Itu lalat 3-4 ekor dalam perut. Takkan nak belah perut ambil buang. Ambil api ya. Boleh faham saya sebut apa? Boleh faham saya nak cerita apa? Saya nak cerita apa? Ada benda al-masyaqqah tajlibu taysir. Huraian nak ambil masyaqqah tajlibu taysir tu dalam fiqh dia ada disiplin ketat tu. Dia bukan sewenang-wenangnya. Zaman lah ni tengok. Cerita ada orang duk jual babi. Ingat daging yang lembu? Babi. Dah makan banyak kilo lah, banyak api lah. Nak buat apa? Dia pun boleh halal. Dia pun tanggung lah tu. Kita pun tak larat nak tengok daging babi ke daging lembu kan. Babi tu, letak itu. Orang saya punya bahasa. Dah ada orang macam tu. Dah ada orang berpahaman macam tu. Okay, dah kita dah. Yang hampir beli daging ais tu buat apa? Okay, dah macam-macam sebut ulama. Kan? Selagi tak yakin sembelih, mana boleh makan binatang. Pasal syarat besar dia sembelih. Dengan sembelih, ada yakin atau zon baru boleh. Kalau syak tak boleh makan. Macam-macam hal tu. Hukum-hukum fiqh tu. Cuma saya nak sebut, dan saya duk syarah ni, duk cerita ni, cerita apa? Saya cerita seumpama kutu anjing tu asal kitab. Lalat, kutu apa, kekatu saya sebut tu, nak tunjukkan apa? Nak kata benda-benda macam ni ada benda yang istilahnya payah jaga. Bila sampai satu tahap payah jaga, maka ada benda yang dimaafkan. Nak sebut tu, nak faham tu. Yufa'an dami nahwi burqus wa dumalin, dan antaranya dumal. Apa dumalin? Bisul. Bisul takat satu rasa boleh jaga lagi. Tapi kalau bisul-bisul, tambah bisul yang kat kepala tu, ada orang kadang-kadang budak-budak orang tua apa ada bisul sini, bisul sini, bisul sini, bisul sini, bisul sini, macam. Dan bisul antara yang payah jaga. Pasal apa? Darah dia sentiasa duk keluar. Kalau dah pecah, memang dia akan kering, tapi darah sentiasa duk keluar. Duk sembahyang, memang kena cuci. Tapi dah cuci balut pun macam mana? Keluar juga. Lagi pecah pula. Termasuk bisul ni, jerawat. Volcano. Jerawat batu ke, jerawat yang kecil-kecil panggil apa? Jerawat padi. Jerawat kecil. Nasi, jerawat nasi. Jerawat nasi, pasal bicik keluar nasi kan? Jerawat batu satu hal lah. Dan dia payah jaga kan. Jerawat tambah baru proses nak remaja tu kotor. Semayang pun sujud-sujud kelepok pecah jerawat tu. Kalau sampai payah nak jaga macam mana? Dimaafkan. Disebut bisul tu situ lah. Maksud bisul tu sampai payah jaga. Tapi jangan semayang tak cuci apa? Cuci yang mana duk keluar darah, ambil lap, tempek, plaster, contohlah kan. Ambil wuduk apa yang mana duk pecah-pecah apa, ambil tutup. Lepas tu kalau dah sampai dekat 20 tempek sini, susah. Macam mana pun tempek apa yang boleh. Nak balut sampai macam mumia ke apa, selagi dahi tak kena pula. Kalau tu bahasa dia, selagi boleh dibuat untuk bersuci, buat. Keluar juga, maaf. Dah ni pecah lain pula, maaf. Boleh faham? Jadi nak maaf tu di atas kes yang memang jarang jadi teruk-teruk macam tu lah. Tapi kalau jadi macam tu lah. Ni baru bunyi coronavirus duduk di seberang laut tu. Mayat tak boleh usik lah. Bubur dalam plastik, tayamum atas plastik. Coronavirus tak duduk di mana lah. Semayang jarak-jarak. Tu yang ulama-ulama kita yang faham dalam bab ni, dia tak pakai. Arahan pula daripada siapa? Bukan ulama kita, WHO. Pula tu yang tengok yang sibuk duk penjarakan sosial ni, corona pun banyak kat mana? Masjid, pondok, tahfiz, kelab malam okey, tempat judi okey. Tempat joget-joget tak apa. Kat pasar tak ada. Pasar malam tak ada. Dia banyak kat masjid lah. Masjid dia duk jarak-jarak. Main bola coronavirus tak main langsung. Duk jerit-jerit macam tu, coronavirus mari takut dia. Dia semua pekat lari pergi masjid. Apa ustaz dah sebut apa? Coronavirus duk iktikaf di masjid. Jadi kita nak iktikaf pun payah pasal dia banyak sangat. Jadi kena duduk jauh-jauh jarak-jarak. Dia ada fatwa bodoh itu. Yang kita lagi ikut. Ikut ni apa siapa? Bodoh atau mana? Yang tu yang ulama-ulama kita duk petikai tu.
Tapi ulama kita yang duduk bertikai macam tu tak keluar TV, tak keluar lah Harian Metro, tak keluar. Kalau saya duduk komen macam ni, mampus tak keluar. Kalau keluar pun kena kutuk. Dia keluar tu satu kenyataan yang berbentuk negatif. Kenyataan yang menyanggah ulama-ulama muktabar. Oh, dia itu yang keluar ni. Dia takkan keluar ayat yang berbentuk cerita saya ni betul. Dia takkan keluar macam tu. Jamin tak akan keluar punya berita macam tu. Pasal dia perkataan apa saya sebut ni menyanggah dasar-dasar pemerintah. Apa yang menyanggah dasar pemerintah dia takkan keluar dalam surat khabar, surat TV. Kalau keluar pun semua cerita akan menunjukkan pernyataan tu salah dan tak betul dan menyanggah pernyataan ulama-ulama yang ampu sana ampu sini tu. Tak faham sudah. Yang geng-geng jaga puyuk nasi mana ada suara? Diam kan. Tengok SOP dah pergi Langkawi boleh. Pergi masjid masih lagi duk kunci, azan iqamat kunci, tak boleh masuk masjid lagi, duk ambil suhu lagi. Tok nak naik kapal terbang ni nak pergi Langkawi ni kan. Beratur dekat nak cek pasport apa kan. Beratur 30 minit kemudian duduk jarak sosial ni 30 minit kemudian dalam kapal terbang rapat emas pun tak pakai. Apa balai ni. Tengok kat pantai pula boleh faham saya apa. Sepatutnya keluarlah satu kenyataan. Kalau dulu satu hal tak tahu, sekarang dah tahu, rupanya bohong ya. Keluar balik SOP, tak ada arah SOP. Untuk bagi syarat 2 dos pula lagi pelik. Padahal hak 2 dos tu hak mapuh pun 2 dos mapuh juga. Sakit juga. Bahkan lagi ramai daripada hak tak ambil vaksin ni. Yang tak ambil vaksin pun nak kata apa? Tak ramai lah, tinggal berapa orang kan. Duk sibuk lah hak tak ambil ni. Angka duk banyak juga. Main mana tu? Main daripada hak vaksin tu lah. Takkan yang main tu daripada hak tak vaksin. Kami bukan ada kuman. Sikit dengan ayat-ayat macam tu. Nak cerita apa ni boleh masuk-masuk itu. Pendapat tu. Jadi nak cerita pendapat yang nak ambil betul-betul daripada hak dalam kitab ni, yang ni tak berapa orang nak sebut. Jadi yang ada ni maaf, apa sikit maaf. Kalau misalnya coklat lah Cadbury ada bunyi kata ada babi. Keluar kenal pasti bahawasanya tak ada DNA babi dalam Cadbury. Kalau tak sungguh tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata tau. Pepatah Melayu apa dia? Tak tahu, bahasa Malaysia pun tak lulus. Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Macam mana? Bahasa Melayu lah. Bukan al-masyaqqatu taljibut taysir. Tak tumbuh tak melata. Ya Allah, nak sebut Melayu pun tak boleh. Kau orang Jawa ke apa? Tak tumbuh tak melata, tak sungguh. Kita lagi bahasa Melayu sambil-sambil ya. Tapi sungguh saya ngaji bahasa Melayu, ada benda saya ngaji untuk guru bahasa Melayu saya banyak. Peribahasa, pepatah-pepatah ni. Ngaji untuk guru dapat banyak. Dia punya bahasa sedap gitu kan. Dia punya balarah tu, sedap kan. Kita mengaji tak nak, esok dah terantuk, tengadah. Tengadah. Kita ambil bahasa kat mulut dia. Baik, wa in kasura, sekalipun banyak kata dia. Bisul tu. Maaf. Jadi maaf tu dobit bab ni, maaf setelah kita usaha, kita ikhtiar buat menghindarkan daripada darah-darah macam ni sedapat mungkin. Seboleh-bolehnya kan. Tapi masih duk keluar. Tu pun syarat maaf bi ghairi fi'lihi. Dengan bukan perbuatannya syakhsi lah. Bukan saja jerawat macam mana? Nak semayang fikir kelepuk. Waktu berdarah, ambil semayang pun berdarah duk keluar lagi. Macam mana? Tak maaf. Pasal apa? Bi fi'lihi. Pasal buat. Kalau buat macam mana? Picit nak semayang, basuh, mana hak keluar tu tempek. Boleh semayang. Tempek. Ingat apek, mana apek? Tak.
Ni mengaji macam ni, leceh ni. Nak kena halau lah. Nak kena halau. Dia dah bagi warning dah orang tak mahu mengaji ni. Mai sini nak mengaji, buat cara mengaji ya. Pesan-pesan sikit kat dia. Nanti saya duduk tegak. Banyak kali lah. Jemaah-jemaah ni pun tak naik esok, saya halau. Saya tak balik. Saya buat pemain ambil tikar bantai, buat balik. Saya tak mahu. Saya tak mahu orang tak mahu mengaji. Saya tak mahu orang duduk sini, duduk semak. Saya tak mahu. Buat apa? Buat semak. Semak. Saya tengok saya boleh tiap banyak. Buat apa? Buat dosa, banyak dosa saya memang banyak dosa. Buat banyak dosa saya. Balik. Nak tu yang syarat nak main sini, nak mengaji. Memang nak. Memang nak. Tak nak, balik. Kena pukul pun tak kena, boleh tiap pun tak kena, tak payah pandai-pandai dengar, balik. Nak jadi apa, menyempah saya, bukan tanggungjawab aku. Nak main sini, orang yang nak, saya boleh ajak. Orang tak mau, saya tak mau. Tak mau. Saya tak nak jaga. Kerja saya pun banyak. Orang yang nak duduk pun ramai lagi. Ni pun kita tak iklan lagi betul-betul ni. Tempat pun tak ada lagi. Tu kata insyaAllah Allah Ta'ala mudahkan tu kat ayak lah apalah. InsyaAllah. Jadi orang yang nak betul-betul esok kita panggil. Tak nak, bawa balik. Balik. Sebelum saya halau, baik hamba sedar diri balik dulu. Kalau saya halau dah tahap lain. Tambah saya kata 24 jam, mesti keluar dari sini. Tu lagi teruk. Saya mengaji dulu, arwah patih dulu, Tok Guru biasa macam tu. Mu duduk sini, tengok macam ni. Masalah dia tak amanah. Dia tak amanah. Apa dia? Tak amanah lah bahasa pendek tu. Detail sikit. Tangan panjang. Tak amanah sikit. Dapat pula ada kes macam ni. Dia kata, mu 24 jam tu baik. Dah dapat arahannya tu, dia pun sedar dia salah. Kalau mu jadi molek, tobat nak ngaji lagi, mari. Ni mu tubik dulu. Tubik. 24 jam. Suruh tubik. Keluar. Jadi sebelum 24 jam, waktu lepas asar, Tok Guru mengajar, lagi nak pergi salam Tok Guru. Nak salah kan? Tok Guru tetap Tok Guru kan? Buat salah pun, adab mesti jaga. Nak salam lah. Tok Guru tak pandang muka. Jangan tu. Mak bapak tak redha, guru tak redha, Allah tak redha, Rasul tak redha. Nak minta redha siapa? Iblis, setan, nafsu. Hantu, setan, Cina, apek, apa? Keling, paria, hantu raya, setan, orang jin. Nak minta redha siapa? Kalau mak bapak tak suka, Allah tak suka, Rasul tak suka, Tok Guru tak suka, setan suka, mu nak suka nak jadi mengikut setan. Kok mu? Kita kadang kena bahasa macam tu baru reti sikit lah. Baru nak rasa. Tapi Tok Guru dia dah bagi kata betul, keluar mu tubik. Tobat mentang nak mari bersungguh, mentang ngaji mari kelak. Tapi sekarang mu tubik dulu. Mu masalah. Kalau dah berasa nak molek tubik mari sini. Kita pun Allah pun bagi maaf. Tapi syarat dia benar-benar tobat. Mu tobat betul mari. Dia bagi peluang ni. Tapi itulah salam muka macam tu. Tak pandang. Ada orang dia tak sampai tahap macam tu lah. Tapi yang saya pernah tengok ada hak dia marah tu. Tak pandang muka. Salam, tangan bagi, muka tak bagi. Redha tu tak. Kau jangan sampai macam tu lah. Jangan sampai macam tu lah. Wa in kasura bi ghairi fi'lihi. Okey. Siap. Wa qalili dami ghairihi. Begitu juga yang ni dia cerita apa? Bisul, jerawat saya sebut, kutu, tu darah kita sendiri. Jadi darah kat kita ni ada yang payah jaga. Kalau sikit memang maaf. Tapi syarat dia sikit lah. Kalau banyak, syarat jangan buat sendiri. Kalau kena pacat macam mana? Kena jaga tu pasal apa? Ambil air sembahyang, mandi, basuh, dah ambil wuduk, kalau dia keluar lagi basuh dulu jaca najis pacat tu. Bila pacat dia payah nak berhenti tak? Ambil lah selotip ke apa, plaster, balut, ikat kain ke apa. Kalau tak ada plaster apa, carilah apa-apa yang nak berhentikan darah tu. Kalau tak berhenti pun, darah tu nanti dia akan terkumpul kat situ. Dia tak melumurkan badan dan pakaian. Itu dobek dia. Dia tak akan melumurkan pakaian dan badan. Wajib buat tu. Dah ikat terlalu banyak, melumur juga, kena juga pakaian tu darah.
Kat badan pun meleleh juga daripada tempat yang keluar darah tu, daripada tempat lain. Padahal tak cuai pun untuk kita basuh dia, balut dia supaya darah tu tak melumur dan mengotori badan dan pakaian. Ni maaf. Tapi kena balut dulu, kena bungkus dulu. Bukan maaf tu darah pacat. Tak apalah. Japi-japi tu buah air liok ludah sikit. Sekali berhenti tu, tengah semayang meleleh darah, habis dengan kapet-kapet dengan lantai apa semua darah. Buat tahu yang tak apa, maaf. Siapa? Bukan senang nak berhenti darah tu. Memanglah bukan senang nak berhenti. Takkan tak ada akal nak pergi. Dia tak melumuri pakaian dan badan. Tengok, ya, elok-elok ayat tu. Pasal ada orang faham fiqah dia macam tu. Dia buat tak tahu ya kudir ke apa ke darah ke apa ikut dia. Kita mana boleh macam tu. Tambah pula bekas-bekas tisu apa tu, dia lap-lap tu dia lempar itu je. Dia buat plaster dia lempar kotak dia tu. Jangan buat bodoh tu. Mana boleh pasal benda najis. Buang pada tempat sepatutnya lah. Serupalah macam ada setengah-setengah mak bapak tu. Anak dia kencing berak pergi kat masjid, dah lagi masjid. Ambil pampers basuh. Lempar gitu aja atas lantai keren. Buat burger pun tak. Buat burger tu gulung. Gam tu pun tap. Baling, buanglah tempat yang betul. Tinggal situ ya. Sekurang-kurangnya buat burger pun jadilah. Orang tak gelilah sangat ambil. Tu pun geli ke. Puhlah tempat yang sepatutnya dibuang. Ada juga tak bertanggungjawab macam ni. Tak bertanggungjawab dalam bab kebersihan, kotor, najis. Apa dia? Bab air buka tak tutup. Semua ni dia tanggungjawab sebenarnya. Saya merepek lagi tu, cukup. Saya nak cerita najis. Kotor. Ni ketik kuku dalam masjid. Tik. Macam sial dia. Tik. Tak tahu yang belah kita. Sujud atas dia punya kuku. Legak. Tu dia kuku siapa ni? Kurang ajar. Dapat menyumpah lah. Rasulullah pernah sebut dalam bab tu, kata dia, jangan kamu letakkan diri kamu. Wala takun. Tak ingat lah. Janganlah kamu jadi la'anain. Jangan letakkan diri kamu ni pada tempat yang akan jadi dilaknat oleh orang-orang yang laknat. Misalnya kat kolah ni orang duk pergi ambil wuduk apa, tengok dia pergi berak situ, kurang ajak, pungkok tak berajak. Pungkok ni biar berulat baru tahu. Jangan pergi buat benda-benda tak elok tu tempat tu, yang nanti orang akan laknat, orang sumpah di atas buat benda loklaknya tu. Kalau nak berak, jangan pergi berak kat kolah tempat orang baik-baik. Nak pergi berak kat Lake Garden tu. Tempat orang duk coupling duk bawah pokok. Berak bawah pokok tempat dia orang couple selalu tu. Selalu duduk atas kursi malam-malam, dua orang hampir berak kat kursi dia orang selalu duduk tu. Itu tak apa. Nice work. Yang tu tak apa. Maksud apa? Mencegah maksiat dengan cara macam tu. Tapi jangan pergi londes luar orang tengok bungkuk pula. Saya buat lawak bodoh itu tak gila tak apa. Jadi jangan letakkan diri tempat kena laknat. Ni orang tu celaka siapa dia buat kerja macam ni. Kaki kotak-kotak dengan berlumai kasut apa, walaupun bukan najis tanah ni kotak, pijak kelepak masuk dalam masjid. Ni siapa dia ni? Kaki dengan pasiak tanah macam ni. Dah lah masuk tak cuci pula tu. Kurang hajak. Siapa dia ni? Mula lagi menyumpah macam-macam. Jangan duduk tempat kena laknat macam tu lah. Orang memang akan menyumpah je. Siapa dia kurang hajak? Tu kurang hajak tu. Kaki ni biar kudung lagi elok. Jangan sebut. Jangan duduk tempat-tempat macam tu lah. Tentu kita ni, saya ada sebut apa? Kita ni jadilah khairun nas anfa'uhum linnas. Kita buat ni semua orang tu. Siapa dia lah cuci kolah ni bersih sangat. Allah. Kalau macam ni ada 10 orang best. Siapa dia bersih rumput ni cantik lawa. Siapa dia susun selipar ni teratur. Siapa dia makan ni biskut dengan bersepah dengan kolej tak basuh, lempaknya dalam singki dengan lampu tak tutup, tikak melempak dengan pintu tak tutup, kucing main berak pula. Siapa dia ni? Jangan buat itu. Jangan itu. Kita nak kalau boleh, kalau dia masuk lagi kita lega lah. Ada dah. Yang ni teratur, yang ni elok, ni cantik, ni kemas, cat. Semua bersih.
lantai apa, semua teratak. Semua teratak. Tengok tempat sampah pun, bersih. Sampah habis dia bakar. Kita kena duduk tempat tu. Tempat yang saya guna ada sebut apa? Istilah kalau ambil tafakur dengan Quran, tasurrun nazirin. Orang tengok kita pun seronok dah. Aku tengok dia tu sedap hati dia. Kalau dia mari pun, dia mari dah. Dia balik ni seronok hati dah. Jangan duduk tempat yang kalau dia mai, budak ni mai dah. Pakai susah hati kalau dia mai. Dia ni mai dah. Mai ni lolak tu. Tak tidur, tak mengaji. Budak-budak ni duduk sembang sampai pukul 3 pagi. Kan. Jadi nak sebut apa? Jaga peraturan tu. Jadi tanggungjawab satu hal, jaga najis, darah apa. Jadi jerawat apa semua tu, maaf, bukan dengan perbuatan kita. Kalau kita tu yang berbekam, darah bekam, kalau kita bekam, dah buka bersih dah, darah tu duk keluar lagi. Darah tu tak boleh buat sembarangan, pasal kita buat dengan perbuatan. Tak kita buat pun, orang buat untuk kita, kita suruh orang buat bekam aku. Jadi kalau badan duk berlubang, bekas kena sedut tu, kalau darah duk keluar lagi, nak semayang, kena cuci elok-elok, tempek, jangan bagi darah keluar, baru boleh semayang. Dia punya peraturan macam tu, pasal istilahnya yang tu, darah keluar dengan perbuatan dia. Bukan aku buat, orang lain yang bekam aku. Kau suruh orang lain bekam, hukum hang buat. Jadi nak semayang, mesti jaga tu. Cuci, bersih. Kalau darah duk keluar lagi, tempek. Nak semayang sekali lagi pula, kena buka pula, pasal yang tu dah hukum cemar. Buka, basuh. Kalau darah duk keluar lagi, tempek lagi, boleh ibadat. Bab tu kena jaga. Kena faham bab tu. Lepas tu saya ni kadang tak apa nak suka bekam, pasal buh kat belakang tu payah nak jaga. Kalau bekam kat badan, kat kaki, kat bisul biasa bekam kan. Tu pup keluar. Tu dia. Tu satu hal. Tapi bab bisul pasal ada benda yang payah jaga pula tu, dia meletup lah apa. Satu hal. Lagi itu sebut darah sendiri. Macam ni pula. Wa qalili dami ghairi. Dan yang sedikit daripada darah orang lain. Selain daripada darah anjing babi. Anjing babi antara berat, tak maaf, walaupun sikit. Kita tengok orang sembelih ayam, sikit. Kita pakai jubah nak semayang ni, sikit. Kalau 2 titik titik. Situ je kena. Ataupun kecil, halus, sikit. Kalau jumlah dia tak sampai kadar yang itu orang panggil besar, maaf. Darah ayam, darah renap, darah kambing. Tapi darah. Tarik tak boleh. Tarik lembu. Kita duduk dekat dengan lembu, dia pun bendera naik, bom jatuh. Cing, gepung. Kena kat sini. Kita pun usalli, Allahu Akbar. Boleh? Kalau orang sebelah lembu, sikit. Tepak. Darah lembu. Ataupun nyamuk. Darah. Berapa kilo? Sikit lah. Bangkai, tak maaf. Darah, sikit. Darah apa? Nyamuk. Darah kita kan, darah orang lain kan? Mana kita tahu kan? Bukan semak pun. Macam mana? Sikit. Maaf. Satu kat jubah putih pula. Merah. Darah. Banyak sikit. Maaf. Tak basuh, tak apa. Tapi jangan macam ni. Dah sikit, ambil air semayang. Tangan buat macam tu, lebih kurang je. Bila ambil air semayang, yang bekas nyamuk tadi, kena baju, dikembang. Mutan najis, dia membesarkan najis. Wajib basuh. Pasal najis tu jadi banyak. Pasal dia kusirah, dengan sebab air banyak. Telah diperbanyakkan. Pasal kena air. Detail ulama kita sebut satu. Cuma kita kadang tak biasa belajar. Yang kadang bermudah-mudah dalam bab ni.
Pasal najis ni dia benda besar, pasal dia qadarun yang tamna'u sihhatas solah haitsu la murakhisa. Dia menegah akan sah solat sekira-kira tidak ada benda yang merosakkan dia. Tu dobit dia. Rusuh tadi macam bisul, jerawat, payah jaga. Yang tu walaupun banyak, tapi dobit dia payah jaga. Darah kita sendiri, bukan kita buat sendiri pula tu. Dia jadi macam tu, kutu. Bahkan kutu anjing tadi dia bukan saja gigit di kepala, di badan pun dia ketik. Serupa macam orang kena demam small pox, chicken pox tu kan. Orang panggil pelentung, apa panggil? Penyakit cacar tu. Badan keluar pula tu, ada yang diisi air dalam badan tu penuh ni. Kadang ada yang isi air, ada yang isi nanah. Kalau duk berisi tak bagi pasal dia tak pecah. Bila pecah, air besar tu najis kan. Bila najis macam mana nak sembahyang? Badan kita ni banyak pula tu. Kalau nak kutip satu macam mana? Pula tu tak ada orang pula tu nak pergi kutip kat belakang. Macam mana? Yang boleh buat, boleh jaga. Tapi yang tak boleh tu macam mana? Yuk apa? Itu kalau kat badan kita sendiri. Kalau darah orang lain punya, sikit maaf. Sikit. Siap. Boleh. Qalili dami ghairihi wa haidin. Atau daripada dami ghairihi. Wa yu'fa an qalili haidin. Sikit daripada darah haid. Sikit darah haid. Sebab darah haid ni, kenapa? Dia mula-mula keluar tu bukan nak perasan. Orang perempuan memang kadang-kadang dia boleh tahu ni dekat-dekat nak keluar ni kan. Tanda-tanda hari apa kadang-kadang dia boleh kira. Tapi kadang-kadang tak bersedia kan. Taklah pakai apa yang sepatutnya pakai untuk mencegah daripada darah tu melombori benda lain kan. Tak tahu je duk ada sikit kat kerusi. Kerusi pula kerusi kat masjid, tak buat atas kapet masjid. Tengah duduk mengaji tu, pasal lain ya. Bangkit. Ada sikit kat kapet, ada darah haid. Sikit, banyak sikit. Maaf, sikit. Cuba sikit tu banyak mana? Kalau besar butang ni, sikit. Kalau besar butang orang pakai kot tu, yang besar tu. Oh, tu besar. Yang tu besar, yang tu kena cuci. Sikit tu. Satu nyamuk kena kat kapet masjid, mati. Nyamuk kena buang. Darah tu sikit, macam mana? Yang faham. Tapi darah ni cerita darah. Tai tak boleh. Tai tak ada. Tai asal tak ada. Wa ru'af. Begitu juga wa qalili ru'af. Dan maaf juga ru'af. Ru'af ni apa? Darah yang keluar kut hidung. Memang ada orang dia kerana panas, demam kan. Dia memang ada penyakit darah keluar kut hidung. Bisa tahu kan? Tak tahu. Apa-apa sikit jatuh ke apa sikit panas yang sikit, darah keluar kut hidung. Memang ada macam tu. Memang ada. Oi, darah keluar kut hidung ni kalau yang payah nak berhenti payah. Cuma petua orang tua-tua, apa dia ubat darah hidung? Apa tahu? Tak tahu. Zaman saya dulu saya tak bisa kena. Adalah jiran-jiran yang bisa kena. Petua ada daun sirih. Daun sirih upak. InsyaAllah berhenti. Lepas tu kena tanam pokok sirih, daun kari, limau purut, kunyit hitam, lengkuas, tepuh, apa lagi Apa lagi yang duk tanam? Halia, lagi? Daun kesau, ubi kentang pun tanam. Ubi kentang, ya boleh tanam ubi kentang. Ubi kentang, carrot, tu nak bisnes lain tu kan. Benda-benda yang macam tu. Dan dia benda-benda manfaat dia besar. Satu orang dulu tanam apa? Pokok aloe vera, pokok yang lidah buaya. Tu lidah buaya. Lidah apa lagi ya? Lidah biawak yang lidah jin ni. Dia memang pokok tu dia ada manfaat tau. Orang tua dulu tanam kita ingat apalah menyemak pokok ni bukan ada bunga. Dia memang daun dia, tapi daun tu dia malam pun hasilkan oksigen. Pokok tu. Sikitlah saya sebut macam tu. Yang tu cari akal tanam keliling rumah. Tak tanam pokok buah tu satu hal, tapi herba-herba yang ada keliling-keliling ni. Jadi tanam tu bukan tanam sembarang. Pokok selasih, kemangi,
Yang boleh buat ulang raja, bergaga. Yang tu orang tua dulu tanam tepi-tepi pondok tepi rumah Kalau tak ada sayur pasar sebulan kan tak ada masalah. Kutip pucuk paku, pucuk ubi. Benda makan yang ada keliling. Ni kita kan tak ada apa. Takkan nak tebas rumput napia tu. Kan? Napir. Ni siap. Cerita daun sirih tu. Pergi sana. Jadi darah hidung. Darah apa lagi? Itu dobit dia. Mana yang ada darah yang susah nak jaga kat badan kita, dia ni maaf. Banyak pun kalau dah susah nak jaga, maaf. Tapi kalau darah orang lain main kat kita, ni maaf hanya ketika bab sikit. Cuma dobit sikit kembali pada uruf. Itu darah ayam. Jadi kita cerita pun darah ayam, darah itik, darah. Antaranya tu darah haid, darah keluar daripada orang ru'af. Disebut haid pasal apa? Pasal orang nak main haid ni selalunya dia tak sangka benda tu nak jadi. Kadang-kadang pada tempat-tempat yang suci bersih macam masjid, surau kan. Duduk pula atas kapet, atas kursi. Nak cuci bukan senang tu. Sikit yu'fah. Maaf. Dia maaf. Wa an rausi hufash. Okey, yang ni sikit. Masalah tai raus, tarik, tai. Hufash kelawar. Masalah tai kelawar. Ni pasal apa ni? Dia atas kaedah tadi. Najis, tai tetap tai. Darah, pasal bab darah ni memang binatang pun ada darah, kita ada darah. Bab pendarahan berlaku pada badan dengan sebab bisul, jerawat, apa semua ni macam-macam hal. Satu, kalau kat badan kita, kalau banyak sekalipun bila payah jaga bukan dengan perbuatan sendiri, maaf. Kalau daripada orang lain sikit, maaf, itu dunia sipir. Tai asalnya memang dia buat berat, dia lagi berat daripada darah. Dia berat daripada darah. Apa lagi nak sebut? Tapi kalau sampai satu tahap yang tempat kita ni duduk kampung, tepi hutan, kelawar banyak. Kelawar apa? Bila kelawar aktif? Maghrib kan? Tempat yang banyak kelawar. Tambah pula duduk dekat gua yang memang banyak kelawar. Maghrib kan dia keluar tu. Tahu-tahu prank berak. Dan bila malam kadang waktu dia dah rehat tu, dia ada tempat bertenggek dia. Tempat bertenggek tu tengok tahi penuh ya. Kita kalau jumpa esok hamba tahu halau dah. Bukan boleh bagi dia biasa duduk tu. Pasal nanti dia berak. Jadi tahi kupas kelawar ni bila dimaaf ni? Bila sampai satu tahap payah dia jaga. Dia serupa tahi kelawar ni dia adik-adik macam kalau kita duduk pekan yang banyak burung layang-layang. Burung walid tu satu hal. Ni burung tak walid ni. Burung layang-layang banyak. Macam mana pun ada sebab yang boleh nak hilangkan burung tu daripada duduk kawasan kita, tapi buatlah. Tapi kalau dah banyak sangat duk banyak sangat. Bersihkan apa yang boleh bersih, jaga apa sepatutnya jaga. Kalau dah tak boleh elak, dimaaf. Kalau dah tak boleh elak. Macam kalau kita pergi Mekah, mau parti. Time banyak sungguh. Tapi mau parti, itulah nak kata berak, tak berak langsung, berak juga. Tapi payah nak tengok dia berak pada tempat masjid apa, dia pun tahu nak berak kat mana. Orang nak pergi berak tak. Okey, satu hal. Jadi nak sebut bab najis, dia ada kaedah nak sebut najis ialah najis, tapi ada beberapa bab yang dengan kita baru baca ni yang dimaafkan. Yang ni sekadar sebut dalam kitab. Ada saya sebut antaranya, dan saya sebut semalam pun, darah yang ada dekat kuning telur. Bila dah ngeram telur ayam 4-5 hari yang dah ada kapilari darah nampak kat kuning tu, tapi tak ada embryo apa lagi lah, masih ketua darah tu dimaaf. Darah yang juga dimaaf antaranya darah ibu yang menyusu anak ni kuat sangat menyusu sampai susu tu tak jadi susu lagi, bahkan dia keluar dalam bentuk warna darah, dia ada warna-warna pink. Macam darah ni, pasal anak tu terlalu kuat menyusu, kepeh tak. Anak pun sedut sama kuat sampai mak kering gitu kan. Macam mana? Rupa susu tu rupa darah. Dia istilah susu
susu. Susu yang tak dan nak proses jadi susu pasal anak kuat sangat isap susu. Maaf. Darah tu maaf. Itu antara yang sebut dalam kitab yang ingat. Dia ada beberapa senarai lagi, tapi yang ni yang disebut yang ghalib lah, yang biasanya kita jumpa. Nak berhati-hati dalam bab tu, nak tengok yang mana maaf tak maaf macam mana. Macam mana pun kaedah dia bab najis macam mana? Berhati-hati pasal dia tak kena gaya, tak sah ibadat. Dia menegah sah solat. Panjang kali aku maaf ni, tapi sekadar kita baca tu waktu lah. Lagi saya sebut meleret panjang sangat. Saya nak berhenti. Satu saya nak berhenti tu. Kalau saya memang tak nak berhenti, ada benda saya sembang ni. Tapi saya nak berhenti, saya ada tugasan sikit. Situ dulu, ni sebab baca, sambung nanti. Wasalisuha, bab tutup aurat. Ada soalan? Maaf, najis. Ada? Kaedah umum balwa macam tu lah. Istilah umum balwa ni, umum tu kata, balwa ni bencana. Maksudnya, satu bab yang payah dah nak jaga. Saya ngaji dulu kalau almarhum Tunggu Jumat Saman Kati, dia kata macam ni. Memang dalam kitab tu, dia sebut dalam kitab Batu Mu'in, kalau kita duduk dalam kampung tu pula dekat dengan hutan, orang duduk pula anjing punya banyak. Pasal babi apa masuk kampung. Jadi nak jaga tanaman, jangan babi masuk kampung apa, kena pula anjing. Dan anjing ini punya banyak. Sampai anjing ini lebih daripada kucing ni. Apa dia? Semayang pun anjing lalu jelas kaki. Lebih daripada kucing ni. Kucing pun tak macam tu. Dah sampai tak boleh nak jaga. Umum balwa. Dan perlu anjing sampai banyak tu. Baru umum balwa. Kalau tidak dia jadi umum barwa. Pi belah anjing banyak macam tu. Buat apa? Kalau tak ada pasal, yang tu memang kena jaga. Pasal dia tetap najis adalah najis. Mughalazah adalah mughalazah. Contoh saya buat misalnya, kalau kawasan tu banyak kucing pun banyak sangat. Bulu kucing pun banyak sangat. Mana boleh jagalah. Tapi yang ni bukan masalah kucing terbiak itu. Kita saja pergi belah kucing dekat 200 ekor dalam rumah. Lepas tu bulu dia bertabuk rata. Nak semayang macam mana? Tak apa, umum balwa, tak ada pasal. Hang pergi belah kucing banyak-banyak macam tu. Lepas tu, hang nak guna macam tu umum balwa tak boleh. Itu jadi umum barwa. Itu semayang jadi barwa habis. Jadi nak kata macam mana? Kena jaga bilik nak semayang macam mana, pakaian. Jangan ada najis tambah waktu ibadat lah. Jadi kalau kata kucing tu duk main atas kapet, apa-apa, sofa, apa semua bulu kucing je. Maaf. Tak ada. Tapi kalau bulu arnab tak apa, pasal arnab boleh dimakan daging dia. Bulu arnab bertabuk sampai atas wah. Sini kat kereta saya apa bulu arnab banyak pasal bulu dia terlalu halus. Kan? Kat motor pun ada tak? Bulu arnab. Apa tak wasan. Bulu dalam kolah semua bulu arnab masuk. Ya. Ada kan? Pasal bulu dia memang nak terbang tu. Bulu arnab tak apa. Pasal dia binatang boleh dimakan, bulu yang tanggal pada badan dia suci. Tapi kalau kucing kita tak boleh makan, bulu yang tanggal pada dia ialah najis. Jadi tubik umum balwa ni dia bab-bab najis yang payah nak jaga. Antaranya sebut tadi kelawar tadi lah. Bukan layang yang payah dah nak jaga. Tapi dobit dia payah. Kekatu payah lah nak jaga. Dobit dia payah. Tapi jangan buat-buat tak tahu kan. Tengok kekatu tak apa, umum balwa. Tak? Jadi apa kaedah dia nak semayang macam mana? Sapu dulu, vacuum dulu. Dia pun ada wasahnya dalam berapa 20 minit gitu je. Lepas tu tak ada lah. Dia lari habis. Buat macam mana? Sapu, kutip, vacuum, bersih kan semayang. Kalau selalu 8.30 semayang, ni 8.40 orang semayang. Takat 10 minit dilewatkan pasal nak jaga benda-benda najis yang boleh menyebabkan batal semayang, tak ada masalah apa. 20 minit tak ada masalah apa. Takat nak vacuum pun ada. Sapu, sedut dulu, jaga dulu. Pasal apa? Dia boleh menyebabkan batal semayang. Tu tak dipanggil umum balwa. Umum balwa ni satu tahap yang payah nak jaga lah. Kalau macam pelentung tu pecah ni, naik pula baru, pecah ni, macam mana nak jaga? Pecah ni tengah semayang pun lagi tengok, pecah lagi ni. Jadi hak naik baru pula. Ini naik baru pula. Macam mana? Payah nak jaga. Yu'fa. Sekali lalu bahasa umum balwa tu. Ayat tu juga zaman ni ramai ustaz-ustaz semua umum balwa habis. Sampai riba pun dia kata umum balwa. Riba ni umum balwa lah. Riba ni oleh kerana dah umum balwa, kalau ambil sekali tak apa, beli kereta ambil riba sekali tak apa,
riba jadi halal pasal umum balua. Kepala otak ada pula. Riba boleh jadi halal pasal umum balua. Tak ada. Tak ada. Bab riba ni, siapa yang duk ambil riba ni, orang Ta'ala kata fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Orang Ta'ala siap perang, bahasa mudah itu. Jagalah apa akibat nak dapat. Satu kena keluar daripada bab-bab muamalah riba ni sedapatnya. Tak ada istilah umum balua riba, tak ada. Maksudnya apa? Saya tak ada riba apa pun, saya tak ada loan apa pun. Tak ada. Ada kawan-kawan saya kerja kerjaan pun bukan ada loan apa-apa. Jadi tak ada istilah boleh ambil loan, boleh ambil riba, macam itulah bahasa mudah ni. Boleh ambil riba kali pertama. Pasal takkan nak pakai kita buruk je. Tahankah kita masuk bengkel? Kalau saya kata ni, tahankah hang masuk neraka? Yapilah kita masuk bengkel, takkanlah pergi masuk tahan masuk neraka. Jadi kepala otak tu lagi betul. Pasal zaman sekarang ramai sangat ustaz sampai umum balua ni dia pergi riba pun umum balua, makan daging kartel pun umum balua. Makan babi pun saya jadi umum balua esok. Pasal apa? Nak buat macam mana makanan kita Cadbury lah, anak-anak duk suka. Nak buat macam mana umum balua lah. Tak. Masih boleh diikhtiarkan lagi. Saya ngaji kalau arwah Fatih, dia kata apa? Sampai ada orang kata, orang pernah kata kat dia, satu dia barang tu, dia kata apa? Lani Fatih semua syubhat, tak ada benda halal dah. Dia mengajar sampai dia cakap pinggan tu. Dia buka spek ni, dia pakai ni. Ni spek saya tak pakai lah kan. Ni, pakai spek ni. Orang duk kata, tak ada benda halal dah. Ni, dia letak spek ni. Siapa dia duk kata gitu? Sampai tak ada lah langsung benda halal. Bohong kata dia. Kalau hujan duk turun daripada langit tu, kita tadah dengan tangan kita minum, tu halal boleh kata. Dia nak bangkang orang kata tak ada tu. Siapa dia ajar gitu? Kalau masuk air kerajaan kata syubhat. Siapa dia kata tak ada? Ada lagi. Ada lagi jalan boleh untuk pergi cari benda halal. Mau pergi ambil benda haram tu buat apa? Dia kalau marah saya takut tengok dia marah. Kok ni lah. Buka spek. Duk bebek tu. Kenuh je nak. Ni saya tiru dia ni. Kita kenuh je nak. Siapa dia berani cakap itu? Waktu tubik ayat setan. Saya waris cengih dia tu. Nama dia Abdul Latif, dalam bab dia lembut. Tapi kalau dia tak kena dengan syarat, dia marah tu takut saya. Takut saya. Dia marah tu kita gerung tengok. Tak biasa tengok dia marah macam ni. Pasal orang dia lemah lembut. Senyum semedang. Sentiasa duk senyum. Tapi kalau dia murih, dia marah ya. Marah pun dia takkan marah melainkan benda-benda yang istilahnya melanggar hukum syarak. Cakap benda yang tak betul dengan syarak. Hak tu. Cakap dengan muka dengan serius. Saya tutup kitab. Ni. Popak dulu. Dah lega dah puas hati lah. Tu pun macam jadi cakap tu. Tak ngajar lah. Kenapa? Barangnya. Ada bab dia marah tu. Walaupun nama dia Abdul Latif. Latif dalam bab biasa latif. Tapi bila langgar perintah Allah Ta'ala, itu. Ulama' tutup guru kita semua macam tu. Rasulullah macam tu. Bila ada benda yang tak ada masalah apa, sikit-sikit tak ada. Tapi kalau ada benda-benda yang melanggar sungguh hukum syarak macam mana? Sampai merah-merah mata bercakap. Dia khutbah tu sampai merah-merah mata. Ittaqullah. Itu buat. Okay, lalu. Jadi umum balua tu lah. Nak kata, kaedah umum balua ni dah tak dapat nak elak dah. Macam tu lah. Macam contoh vaksin ni. Macam mana? Ambil. Kalau saya kata tak payah ambil. Benda pun jadi uji kaji. Jadi tikus makmal lah. Tak payah ambil. Ada orang nak buat lembaran. Payah kerja. Obisi banyak. Bagi lagi. Ikut bawah. Kalau saya tak ambil lagi. Tak ada usah. Macam tu sekali lalu. Ada lain? Gusi berdarah kan. Orang yang memang gusi berdarah yang dah biasa kena sesat berdarah ni, memang kalau ikut kaedah nak cuci mulut pun dengan berkumur, korah-korah apa. Susah tak? Jadi maksudnya beludah-ludah, kalau ada air yang boleh berkumur, kadang-kadang kita pun tak perasan yang dia berdarah tu kan. Mana tak perasan memang yufa. Kalau kita perasan, rasa macam lain je ni, ludah kat tangan. Memang ada darah tu. Cuci, komok-komok. Takkan nak duduk bilik air sampai sejam nak bagi sampai dia tak ada darah tu. Kita tahulah kita selalu duduk berdarah. Mesti pun kau tua apa, kau lembut gigi reput lah apa kan.
Jadi mana yang kita boleh buat, buat. Tengah sembahyang pun kadang rasa masih pelik apa dia? Itu ada darah. Mana boleh jaga sembahyang lain, sembahyang lain Tapi kalau tiap-tiap kali sembahyang sampai macam tu, ada bab yu'fa. Kalau memang boleh diusahakan nak sembahyang pastikan macam ni, jangan makan benda macam ni. Usahakan untuk supaya jangan ada hukum najis tu. Kalau dah tak ada dah, melainkan memang darah sentiasa ada dalam mulut, yu'fa. Nak bubuh tisu, nak bubuh apa, bubuh bagi darah tak keluar pun, darah pun keluar kat ni, keluar kat ni. Nak sumbat tisu semua tak bagi darah keluar. Nak baca Quran, nak pergi baca Fatihah, itu. Jadi ada benda yang kalau perdarahan gusi lah khasnya, kalau dah tak dapat elak melainkan memang akan keluarnya, ada bab yu'fa. Cuma lebih ulama sembahyang seringkah mungkin supaya nanti jangan, pasal bila dia berdarah tak boleh nak elak jangan sampai telan air liur yang muntah najis tu. Jadi sembahyang ringkas mungkin. Pasal nanti bila telan, hukum telan pula. Pasal bila kan dia darah tak boleh nak telan, bila telan hukum makan minum, pasal air mulut kita bercampur dengan bendasing, bendasing. Darah tu satu, kalau dah tak boleh elak dia maaf. Tapi bila telan, hukum telan air liur pula. Ringkaskan sembahyang di atas rukun secepat mungkin. Kalau dah jadi sampai tahap macam tu, supaya tak hukum makan dan minum dalam solat selain daripada bab darah yang tak boleh jaga. Macam tu. Okay, lalu Jumaah itulah kalau ada bab yang istilahnya macam dia istiadah, dia dah bersuci, dah buat apa yang sepatutnya, tapi maslahat dia berjemaah, benda pula ada dituntut dalam syarak, keharusan untuk, bahkan hukum sunat jemaah tu masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.